amalan. Apa dia amalan yang jangan tinggal? 5 benda. Yang pertama yang kita duk mengaji ni, apa dia? Kita mengaji ni tuan-tuan, kena jaga salat 5 waktu. Akhir zaman tolong jaga yang ni belum. Sebab tu dalam malam Isra' Mi'raj Nabi tengok dah fitnah-fitnah yang akan berlaku pada umat dia. Cara nak selesai, Allah Ta'ala anugerahkan salat. Jaga salat, yang ni semua settle. Yang kedua, amalan yang jangan tinggal akhir zaman ni apa dia? Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Berdampinglah dengan Al-Quran di akhir zaman ni. Yang ketiga, perbanyakkan beristighfar, memohon keampunan di atas segala dosa kita. Yang keempat, perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi SAW. Dan yang kelima, banyak-banyakkan berdoa agar Allah Ta'ala selamatkan kita. Banyakkan solat, jaga solat 5 waktu, jangan duk tinggal. Bacalah Al-Quran. Perbanyakkanlah beristighfar. Perbanyakkanlah berselawat. Perbanyakkanlah berdoa. InsyaAllah 5 amalan ni kalau buat, kata Imam Al-Ghazali, selamat kamu daripada fitnah akhir zaman. Amin. Ya Rabbal. Pak Long, jangan kita jadi seperti mana kaum Bani Israel. Bisa dengar kaum Bani Israel? Mereka ni di antara umat yang dibinasakan oleh Nabi SAW, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia yang mereka buat sehingga mereka ni dibinasakan oleh Allah? Benda apa mereka buat? 4 benda. 4 benda. Yang pertama, kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ni senantiasa melawan, mendustakan ayat-ayat Allah. Sentiasa. Allah kata A, mereka kata B. Allah kata B, mereka kata C. Allah kata C, mereka kata D. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka dengan jalan yang tidak benar. Perangai nombor 1 ada tak pada kita? Saya nak tanya tuan-tuan. Mendustakan ayat Allah, umat Nabi Muhammad, ada tak perangai lagu tu? Ada ke tak? Ada. Yang nombor 2, membunuh Nabi dengan jalan yang tidak benar. Dia kata, bila masa kita bunuh Nabi, Ustaz? Ya, zamanlah kita tidak membunuh Nabi secara sahir, tetapi membunuh sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menggelarkan diri sebagai golongan penegak kepada sunnah, tetapi hakikatnya memusnahkan sunnah. Golongan yang mendabik dada sebagai penegak sunnah, tetapi hakikatnya memusnahkan sunnah dan merosakkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, memperak-perandakan hubungan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, melemparkan fitnah ke dalam masyarakat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah sunnah mengajar kelaku tindakan yang diambil sebegitu? Kerana kunut subuh, umat Nabi boleh bergaduh. Kerana bismillah kuat, bismillah slow, umat Nabi boleh bergaduh. Kerana selawat di antara tarawih, umat Nabi boleh bergaduh. Kerana yasin malam Jumaat, umat Nabi boleh bergaduh. Kerana tahlil orang mati, umat Nabi boleh bergaduh. Adakah ini golongan yang nak mendabik dada sebagai penegak sunnah? Fitnah yang kita kena hadap di akhir zaman ni, tuan-tuan. Fitnah yang kita kena hadap. Malam ni saya nak jawab satu isu. Di dalam sosial media ni dia duk main dah sehari dua ni. Saya tak mau nak jawab tuan-tuan, tapi duk tengok benda ni mengelirukan umat.
Saya dapat laporan dalam TikTok, dalam IG, dalam FB lah ni. Golongan-golongan ni tuan-tuan yang menggelarkan diri mereka sebagai Salafi, yang dicop oleh masyarakat kepada mereka sebagai golongan Wahabi. Kenal? Saya dengar nama tu. Salafi Wahabi ni saya dengar. Mula pula duk petikai ni, duk pecah belah pula umat ni. Hari ni mereka duk hantar kat saya 2-3 video. Duk petikai bukan ada apa, tahlil arwah. Kenuri tahlil arwah. Letih tuan-tuan nak jawab. Kerja kita banyak lagi Pak Long duk menjawab benda ni. Kerja kita banyak lagi tuan-tuan duk menjawab benda ni. Ni yang saya kata ni tuan-tuan, fitnah akhir zaman yang kita kena hadap. Kononnya nak menegak sunnah, tetapi mereka memusnahkan saudara, memusnahkan umat Nabi Muhammad, memecah umat Nabi Muhammad, melemahkan kesatuan umat Nabi Muhammad. Karena benda yang bersifat cabang, benda yang ulama berbeza pandangan ni Pak Long, maklum, mau kita duk berkelain sampai mati tak selesai. Kita nak kata ni macam mana Ustaz? Bagi tadi saya duk terang sepagi dekat kawan tu. Dia kata ni keliru dah. Lepas duk main kata Syekh Dok Fatani tak bagi dah duduk makan apa ni kenuri tahlil apa ni. Hujah lepas ni dalam kitab Bughyatul Tullaq, dalam kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Banjari. Baca kitab tak mengaji, kan ini masalah. Sebab tu kita kata tuan-tuan, mengaji agama ni kena berguru, mau baca tak faham. Jangan nak pergi faham hak Nabi habaq, jangan nak pergi faham hak Allah Ta'ala bagi tahu. Nak faham hak ulama karang ni pun gagal dah. Baca dalam kitab Bughyatul Tullaq, Syekh Dok Fatani kata apa dia? Dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan lalu menseru atas manusia memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam ia atau kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan oleh kebanyakan manusia. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang diseru itu memperkenankan seruannya. Mai duk baca yang ni tuan-tuan, yang ni bukan saya kata, Syekh Dok Fatani kata. Mai duk bahas dekat orang awam. Wah, betul ya no Syekh Dok Fatani ya. Hak ni pun duk baca kitab dia, depa untuk ikut jahanam tuan-tuan. Lain yang ulama ni nak habaq, lain yang habis faham. Kitab Bughyatul Tullaq, kitab Sabilal Muhtadin, kitab Furu'ul Masail. Ni boleh lagi kan ni? Boleh lagi? Berapa minit dah ni? Baru sejam. Korang 2 jam setengah mengaji. 10 minit lagi boleh saya nak ambil? Saya nak terang tuan-tuan, kepada tuan-tuan dan rakan-rakan yang menonton live dan rakaman kita malam ni. Dok pergi baca kitab Syekh Dok Fatani dalam keadaan tak mengaji, dia rosak. Bukan petikan banyak tu pun kamu gagal nak faham dah. Sama dalam kitab Sabilal Muhtadin, saya tengok periksa teks dia sama. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan dan diseru kepada manusia atasnya memakannya dia, dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan. Dan dimakruh lagi bid'ah segala yang diseru memperkenankan seruannya. Sama. Lepas tu nak faham lagu mana ustaz? Tuan-tuan, kena bawa kitab ni bagi tok-tok guru petani, yang ustaz-ustaz yang mengaji pondok syarah terang, baru nak faham. Jangan duk rasa kita ni mengaji ada PhD, Profesor Madya, Profesor penuh ni alim dah tuan-tuan. No.
Kitab-kitab ni diterjemah, ulama ni terjemah daripada teks kitab turas Arab, terjemah sebiji-sebiji mail tak. Kita minta maaf tuan-tuan, tahap saya ni tak mampu nak memahami kerana tanpa bantuan ulama. Nak faham ni lagu mana, kena tanya tok guru, kena bawa kitab ni pergi ke tok guru. Ni nak faham lagu mana tok guru. Yang pertama kita nak tanya dulu tuan-tuan, Syekh Daud dia ni bermazhab apa? Bermazhab apa tuan-tuan? Syafi'i ke Wahabi? Syafi'i. Kamu ni tak baca dan tak timbang apa yang kamu baca kitab ni dengan cara pahaman dalam mazhab Syafi'i. Baik, Syekh Daud Batani kata apa? Dan makruh lagi bid'ah. Ambil tentu dulu. Dan makruh lagi bid'ah. Makruh ni makna apa dia? Kalau makruh ni karahah, benda yang dilarang, dibenci dan tak disukai. Ataupun lebih faham di sisi Imam Syafi'i, kita nak faham lagu mana? Tidak disunatkan melakukannya. Tu makna makruh. Adakah makruh ni haram? Adakah perbuatan makruh ni kalau kita buat jadi berdosa? Dalam mazhab Imam Syafi'i pula, makruh ni terbahagi kepada dua. Yang pertama nama dia makruh tanzih, yang kedua namanya makruh tahrim. Baca kitab ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, kena syarah cara kefahaman Imam Syafi'i. Jangan baca kitab ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, pi syarah cara Wahabi. Tak betul. Duk pi bubuh keruh tak kena nak. Duk pi pasang sekeru tak kena nak. Syekh 20 duk pi rojah Syekh 8 tak masuk. Syekh 8 duk pi rojah ke dekat nak sekeru. Syekh 20 hanya nak rojah tak masuk. Baca kitab-kitab karangan ulama mazhab Syafi'i, duk pi syarah dan faham cara Wahabi tak kena. Duk pi pasang nak tak kena sekeru. Nak faham dia lagu mana? Dan makruh lagi bid'ah. Bukan haram, tapi makruh. Makruh ni pula makruh mana? Makruh tanzih ataupun makruh tahrim? Makruh ringan ataupun makruh berat? Oh, ada makruh ringan, makruh berat Zat? Ada. Makruh ringan, contoh antaranya minum guna tangan kiri, makruh tapi tanzih. Kena tetap dulu ni. Hak kita nak baca ni. Okey, makruh ada dua. Dan bid'ah. Kamu faham bid'ah, semua masuk neraka. Sesat masuk neraka. Tapi Imam Syafi'i kata bid'ah ada dua. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang hasanah, ada yang dalalah. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan kita pegang pandangan tu. Bid'ah dalam teks kitab ni, bid'ah yang mana? Yang hasanah ke yang dalalah? Kena letakkan dulu. Nak kata makruh, nak letak makruh mana? Tahrim ataupun tanzih? Tanzih ataupun tahrim? Nak kata bid'ah, nak letakkan bid'ah hasanah ataupun bid'ah dalalah? Jangan pukul rata lagu tu. Faham? Okey. Bagi orang yang kematian, bid'ah makruh dan bid'ah bagi orang yang kematian, menseru atas manusia memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam ataupun kemudian. Buat kenuri, kebiasaan orang kampung, orang masyarakat kita tuan-tuan. Pak dia meninggal malam ni, esok baru nak ke bumi. Siapa dia nak pergi korek liang pukul 3 pagi, geng korek liang pun lari. Kata dia boleh korek dah pukul 2 pagi, dia kata korek cerah esok lah. Duk korek malam-malam ni tergada, duk main duk tegur kat belakang dengan kami pula tuan. Meninggal pukul 9.30 malam, dia tak ke bumi pukul 3 pagi. Kurang-kurang ke 11 pagi esok dia sembahyang.
Jadi lepas subuh esok ni tuan-tuan, orang nak pergi ziarah. Kebiasaannya orang kita ni, dia habaq dia bagi duit kat anak dia, dah RM50 pergi beli nasi bungkus, 50 bungkus matak lah. Siapa nak main nak tolong apa nak ziarah, boleh lah buat kenduri dekat pak hang sikit. Betul ke tak? Hak tu nama dia membuat makanan sebelum dikebumi ataupun lepas kebumi. Biasalah. 3 malam, 7 malam, 20 malam, hari ke-100 dan sebagainya. Seperti yang diadat oleh kebanyakan manusia. Kena faham tu. Dia buat kenduri itu sebab apa dia? Dia kata tu, bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan, menseru atas manusia makan, sama ada dahulu daripada menanam atau kemudian daripadanya, seperti yang diadat. Makruh dan bid'ah tu sebab apa dia tuan-tuan? Dia buat tu sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Dia adat, sebagai adat. Hak makruh dan bid'ah tu sebab apa dia? Sebab dia buat ni kerana adat. Tu dia kata dia adatkan oleh kebanyakan manusia. Kalau dia buat ni tanya hang buat apa ni kenduri-kenduri, ya Allah, adat kita duk buat, kita buatlah. Makruh dan bid'ah. Bukan haram. Tapi kalau dia buat kenduri tahlil tu untuk apa dia? Allah buatlah sikit Pak Long, niat-niat duit abah tinggal tu, mudah-mudahan kalau ada pahala Allah Ta'ala sampai. Lepas tu kita panggil pula orang-orang kampung mai ni Pak Long, bolehlah duk berzikrillah sikit, duk meratib, duk baca ayat Quran Pak Long, kalau ada pahala di sisi Allah, minta Allah Ta'ala sampai. Hak tu jumhur ulama kata sunat. Baca kitab Jawi ni pun tak mampu nak faham. Lepas tu duk main ceramah, duk main duk syarah, nak bagi orang berpecah. Tidak ada satu nas yang kuat buat ni tuan-tuan haram. Kita tak pernah mewajibkan, ni kami nak pergi wajib ada makanan, tu haram. Kalau dia buat betul apa? Allah, belum adat kita, belum. Makruh dan bid'ah. Tapi makruh tu pun makruh mana? Kena tengok makruh tanzih ataupun makruh tahrim, bid'ah hasanah ataupun bid'ah dhalalah. Baca, sebab tu saya nak kata, bila kita baca kitab-kitab karangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, kena faham cara fahaman mazhab Syafi'i. Jangan baca kitab dalam mazhab Syafi'i pi faham cara Wahabi. Jangan pecah belahkan umat Nabi. Benda yang kita boleh bawa bincang, nak buat bergaduh siapa? Kita duk bergaduh di benda yang ulama berbeza pandangan. Kita duk hidup bahang ni benda yang ulama berbeza pandangan. Ni yang kata fitnah akhir zaman ni Pak Long, kita kena hadap benda ni, fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Boleh lagu no? Lapak